Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram di dalam rumah. Ada beberapa kisah seram yang akan aku kisahkan kepada anda, para pendengar. Tetapi sebelum tu, aku harap supaya anda dapat subscribe, share, like dan juga komen tentang cerita-cerita seram yang aku akan sampaikan kepada anda semua. Cerita ni terjadi kepada dua orang sahabat yang baru berhijrah daripada negeri utara untuk tinggal di negeri Kuala Lumpur kerana mereka telah pun mendapat satu pekerjaan yang baru untuk diri mereka. Maklumlah, masa tu baru habis universiti, jadi masing-masing pun tak nak membuang masa. Lalu mereka pun mendapatkan satu kerja dan akhirnya mereka diterima kerja di sebuah syarikat yang terletaknya di Kuala Lumpur. Yang pertama sekali, apa yang mereka perlu buat iaitu mencari rumah untuk mereka tinggal. Walaupun mereka berdua, setelah bersepakat dan akhirnya mereka setuju untuk mencari rumah teres. Mana tahu ada rumah teres yang berdekatan dengan tempat kerja mereka. Setelah puas mereka mencari di 7-Eleven, mencari di dalam surat khabar, tetapi nasib mereka tidak baik kerana tak ada satu rumah pun yang masih kosong untuk disewakan kepada mereka. Dan akhirnya mereka pun menggunakan aplikasi, terutamanya adalah Google, dan akhirnya mereka dapat sebuah rumah sewa yang terletak agak jauh sedikit daripada tempat kerja mereka. Dan akhirnya mereka menghubungi tuan rumah tersebut, dan tuan rumah tu bersetuju untuk berjumpa dengan mereka. Dan akhirnya mereka pun tanpa berlengah masa, mereka pun pergilah berjumpa dengan tuan rumah yang hendak mereka sewa ni. Apabila mereka deal pada ketika tu, dan mulalah mereka bertanya tentang sewa rumah itu. Tuan rumah tu dengan muka yang agak spontan, agak biasa-biasa je, tuan rumah tu kata, tak apalah, korang pun baru nak mula bekerja, jadi korang duduklah rumah tu. Bayar sewa bulan-bulan hanya RM250 je. Rumah ni rumah 2 tingkat, ada 4 bilik tidur, 1 bilik bedroom besar. Tapi rumah tu dah lama tak dijaga, sebab dulu ada penyewa dekat rumah tu, tapi penyewa tu dah pun berpindah ke tempat lain. Dan akhirnya rumah tu kosong, sebab rumah ni agak pendalaman sedikit daripada kawasan bandar. Jadi tak ramailah yang nak bertanyakan tentang rumah ni. Muncullah awak berdua telah pun bersetuju dengan tawaran rumah yang saya tawarkan kepada anda sebanyak RM250 sebulan. Kalau nak duduk rumah tu, korang tak payahlah bawa almari ke, televisyen ke, sofa ke, kerana rumah tu semua dia dah disediakan dengan peti aisnya, semuanya agak baru lagi. Jadi korang masuk pun cuci kaki je dan kemaslah apa-apa yang patut. Mungkin ada habuk ataupun lalang pun dah mula panjang dekat kawasan luar tu. Korang jagalah rumah ni elok-elok ya. Kalau ada apa-apa, korang terus hubungi saya ya. Kata tuan rumah tersebut kepada dua orang rakan ini. Aku bagi gelaran kepada rakan ni, nama dia ialah Abu dan juga Ali. Dan tuan rumah ni pula aku bagi nama sebagai Aseng, kerana tuan rumah ni bukanlah orang agama Islam. Dia adalah orang Chinese. Jadi sebelum mereka beredar
daripada kawasan tu. Jadi Abu dan Ali ni bertanyalah kepada Aseng ni, tuan rumah ni. Dia tanya, "Cik, tak kena ke bayar apa-apa deposit?" Jadi Aseng kata, "Oh, tentang deposit tu korang tak payah fikirkan dulu. Korang tinggal dulu rumah tu. Nanti kemudian kita cerita balik pasal deposit tu ya." Jadi setelah tuan rumah tu berkata begitu, dan akhirnya Abu dan Aseng ni pun berkatalah dalam diri mereka. Dia kata, "Oh, ini peluang yang baik. Dah lah deposit dia tak minta, lepas tu sewa pula murah, lepas tu dia siap sediakan pula peralatan dalam rumah tu. Jadi kami ni kalau nak masuk rumah tu, kami bawa baju-baju je lah kalau macam tu." Jadi mereka pun bersetuju, dan tuan rumah tu memberi alamat rumah tu dan memberikan kunci kepada Abu dan Ali. Tanpa membuang masa lagi, Abu dan Ali dia pun teruslah bergegas ke rumah sewa yang hendak mereka sewa tinggal itu. Dan apabila sampai di hadapan rumah sewa tu, Ali berkata kepada Abu, dia kata, Abu, aku rasa tak sedap diri lah bila aku tengok rumah sewa ni dan macam lah." Jadi Abu kata, "Kau tak payahlah risau Ali. Yalah, ini kan rumah baru yang kita nak tinggal. Mestilah kita akan rasa sesuatu yang berlainan sedikit. Tak ada apa-apalah, kau jangan fikir yang bukan-bukan lah. Mula kita masuk." Jadi mereka pun mulalah membuka pagar rumah tersebut. Jadi apabila mereka masuk ke dalam rumah tu, agak sukar sedikit sebab kadang rumah tu dia agak semak sedikit. Dan apabila mereka buka pintu rumah tu, mereka tengok keadaan rumah tu agak baik. Cuma ada habuk-habuk yang bersederak dekat kawasan tu yang banyak. Sebab rumah ni dah lama tak diduduki oleh sesiapa pun. Jadi mereka pun mulalah masuk ke dalam rumah tu. Mereka pun mulalah membersihkan kawasan rumah tu yang ada di dalam rumah tu. Mereka bersihlah habuk apa semua, sapu-sapu. Dan setelah siap kemas, mereka pun memilihlah bilik masing-masing. Mereka tinggal dua, tapi rumah ni ada 4 bilik. Jadi mereka kata, kalau macam tu, Abu, aku pilih bilik bedroom. Kau pilihlah bilik yang belakang tu. Bilik belakang tu pun agak besar juga, ada bilik air juga. Jadi mereka ni kawan baik. Jadi mereka tak bercakap apa-apa, lalu mereka bersetuju je lah untuk memilih bilik masing-masing. Jadi setelah bilik dipilih, mereka pun mulalah turun ke bawah dan mengemas di kawasan luar rumah tu. Di kawasan rumah tu ada sebuah pohon. Pohon ni dia agak rendang dan besar. Kalau nak potong pun agak sukar, agak payah. Jadi terpaksa lah mereka biarkan saja pokok tu. Pokok tu daun dia ni dah betul-betul sampai ke master bedroom. Kat master bedroom tu, kat luar tu dia ada macam koridor tau. Maknanya boleh lah malam-malam ataupun petang-petang minum teh kat situ, boleh berdiri kat situ dan sambil menghirup udara kat kawasan tu. Tapi kawasan tu agak menyeramkan sedikit sebab dengan pohon yang besar dan terasa agak sunyi kawasan tu. Sebab di dekat kawasan tu banyak rumah yang kosong. Dan daripada rumah sewa ni, selang beberapa rumah tu agak kosong. Selang 3 rumah tu memang tak ada penghuni. Jadi rumah ni dia berada di kawasan yang paling tepi, iaitu corner lot. Jadi tak kisahlah, pasal mereka pun kata dah lah sewa murah, jadi tak payahlah kita fikir apa-apa. Jadi mereka pun masuk dalam rumah. Masa tu siap kerja apa semua. Jam menunjukkan pukul 6 lebih petang. Jadi Abu pun kata dah dekat Ali. Dia kata, Ali, aku ingat aku nak mandi dululah. Kalau kau nak mandi, okeylah, aku pergi mandi dululah. Semasa Abu sedang mandi di dalam bilik air bedroom tu, Abu terdengar ada suara yang sedang berborak-borak tau. Jadi Abu pun berkata dalam hatinya,
Mungkin Ali sedang berborak-borak dengan jiran dekat depan sana tu kot. Jadi Abu pun malas nak berfikir, lalu dia pun mandi. Masa dia mandi, dia dengar ada beberapa kali ketukan pintu dekat bilik mandi bedroom tu. Abu pun bertanya lah, siapa tu? Ali engkau ke? Tetapi tak ada satu suara pun yang menyaut daripada luar bilik mandi tersebut. Lalu Abu pun berhentikan air yang sedang dia mandi tu. Jadi dia pun bukalah pintu bilik air tu. Bila dia buka, dia tengok tak ada sesiapa pun yang berada di depan bilik air tersebut. Abu pun cepat-cepat keluar daripada bilik air tu. Dia pakai baju, lalu dia pun panggil Ali. Ali? Oh Ali. Ali? Oh Ali, kau kat mana? Tapi Ali tidak menyahut panggilan daripada Abu tu. Lalu Abu pun pergilah ke bilik Ali. Apabila dia pergi ke bilik Ali, dia nampak ada sesosok tubuh yang sedang tidur di atas katil dalam bilik Ali tu. Lalu dia kata, Ali ni dia penat, biarlah dulu, nanti aku kejutlah dia sekejap lagi. Jadi Abu pun turunlah ke ruang tamu di bahagian bawah tu. Jadi apabila Abu turun, dia nampak Ali sedang duduk di atas sofa sedang menonton televisyen. Jadi Abu bertegur lah, Ali, cepat betul kau turun. Tadi aku nampak kau tidur dalam bilik. Macam mana kau ada dekat bawah ni ya? Jadi Ali pun pandanglah Abu. Rasa hairan lah, pelik. Dia kata, bila pula aku tidur dalam bilik tu? Aku daripada tadi, aku ada kat bawah ni tau. Bila aku tak ada naik atas pun. Daripada dekat luar tadi aku tak naik atas lagi. Aku memang duduk di bawah ni. Jadi Abu pun rasa hairan dan pelik lah. Dia kata, tadi aku nampak. Abu berfikir sendiri. Dia kata, tadi aku nampak Ali sedang tidur di dalam bilik. Tapi macam mana Ali boleh ada dekat ruang tamu ni, tengah berbaring di atas sofa pula tu? Siapa yang ada dalam bilik tu? Ali pun kata dekat Abu, Abu, kau kenapa? Kau macam kena sampuk je. Kenapa tiba-tiba kau diam? Abu hanya menggelengkan kepalanya. Dia kata, tak ada apa-apa lah Ali. Kau bila nak mandi? Pergilah mandi. Jadi Abu pun terus kata dalam hatinya, dia kata, tak ada lah aku duduk kat ruang tamu ni. Lebih baik aku masuk dalam bilik aku lah. Jadi Abu pun naik ke atas mula, ikut Ali pada belakang. Dan Ali masuk dalam bilik dia, Abu pun masuk dalam bilik dia sendiri. Jadi masa tu Abu dia tak mau fikir, dia ambil buku, dia baca. Dia kata, lagi 2 hari nak start kerja ni. Apa-apa pun baik aku rehat dulu sepenuhnya. Nanti bila dah masuk kerja, aku tak adalah nampak macam orang yang dalam keletihan. Jadi kisah yang seterusnya adalah kisah yang terjadi pada waktu malam. Pada masa tu Ali datang ke bilik Abu. Dia nak ajak pergi makan. Jadi Abu kata, pukul jam 8 malam nanti kita keluarlah Ali. Aku rasa ini waktu maghrib lah, tak berapa baik lah kalau kita nak keluar time ni. Jadi Ali kata, okey lah, aku tunggu kau lah. Aku tunggu kau kat bawah Okey. Jadi Abu pun anggukkan kepala je lah. Masa Abu sedang membaca buku, Abu terdengar seperti ada sesuatu yang sedang membaling dan terkena tingkap bilik
master bedroom tu. Tapi masa tu Abu tak fikir apa. Dia kata awal lagi ni, baru lepas maghrib. Aku pun dah solat maghrib tadi. Kenapa Ali ni macam terburu-buru nak ajak aku cepat. Jadi Abu pun bukalah sedikit langsir tu. Dia tengok ke bawah, dia nampak Ali ada di bawah pada waktu tu. Ali melambai-lambai kepadanya. Jadi Abu pun kata, Ali ni tadi kata pukul 8. Ni awal lagi ni, baru 7.40. Mungkin dia nak keluar awal kot. Alalah aku. Okey lah. Abu pun tak cakap apa. Dia semua buat tangan dia macam kata, nantilah, tunggu jap. Macam tu lah. Aku turun. Kau tunggu Jadi Abu pun pakai baju dan dia terus keluar pada masa tu. Jadi bila dia keluar tu, dia nampaklah Ali tengah duduk dekat bawah pokok besar tu. Dia kata, Ali, kau buat apa duduk bawah pokok tu? Tapi Ali ni, dia tak cakap apa-apa. Dia diam je tau. Jadi Abu kata, jom lah kita pergi. Tapi Abu masih duduk berdiri diam dekat situ. Jadi Abu pun tanya, kau kenapa Ali? Kenapa aku panggil kau tak datang? Tapi Ali masih berdiamkan diri dekat situ. Tiba-tiba Abu terasa bahunya seperti ada orang yang menyentuh dia daripada arah belakang. Jadi Abu pun toleh, dia tengok Ali ada dekat belakang dia pada masa tu. Tapi bila dia tengok dekat pokok tu, dah tak ada sesiapa kat situ. Jadi Abu pun tergamam, dia terdiam. Jadi dia kata, Ali, kau daripada mana? Aku daripada atas lah. Kan tadi kata janji kan pukul 8 baru kita nak keluar pergi makan. Kau kenapa Abu? Kau buat apa seorang-seorang kat sini? Tak ada apa-apalah. Oleh kerana Abu tadi ni dia dah bertemu dengan macam-macam benda yang pelik yang berlaku pada diri dia. Jadi dia cuma nak rahsiakan perkara tersebut daripada diketahui oleh Ali. Mungkin dia kata rumah baru biasalah. Kadang-kadang tu bila rumah dah tinggal lama, mesti ada perkara lain yang tinggal dalam rumah ni. Jadi untuk menyesuaikan diri, aku terpaksa bersabar. Aku tak boleh cerita dengan sesiapa pun tentang kejadian yang berlaku kepada diri aku dalam rumah ni. Jadi masa tu Abu kata kat Ali, kata, Ali, kau mandulah. Aku ingat aku nak rest sekejap lah. Jadi Ali kata, okey lah, kau naik jom lah, kita gerak. Jadi mereka pun pergilah kat kedai makan. Bila kat kedai makan tu, Ali kata dekat Abu, Abu, tadi aku nak tanya kau sikit soalan lah. Lepas kita kemah-kemah kat luar tu, kau ada tak masuk dalam rumah? Waktu bila tu? Masa aku tengah potong lalang dekat luar tu. Jadi Abu kata, aku kan ada kat bahagian belakang dapur sana. Dekat bahagian belakang kat luar tu lah. Aku kan tengah kemas sampah-sampah, botol-botol yang aku kutip tu. Ya ke? Sebab tadi aku nampak kau masuk dalam rumah tau. Tapi bila aku masuk dalam rumah, aku nak minta air pada kau, air minum. Tapi aku tunggu-tunggu, kau tak keluar-keluar tau. Patutlah tadi aku ada dengar suara. Tapi macam mana aku nak buat? Aku pun sendiri pun dalam keadaan kotor. Betul ke? Ali kata, betul lah. Kenapa kau tak percaya kat aku ke? Aku percaya kau. Tapi siapa tadi yang masuk dalam rumah kita? Lepas tu Abu terdiam lah. Abu tak cakap apa-apa. Abu kata, alah, kau ni letih ni, patutlah kau fikir macam-macam. Tak ada apalah kan. Jadi mereka pun makan lah. Lepas mereka makan, mereka pun terus balik ke rumah sewa mereka. Dan masa tu mereka pun tengok jam pun agak dah lewat, dah pukul 10 malam. Masa tu dia kata, aku pun dah mengantuk ni Ali. Aku ingat aku nak tidur dululah. Jadi Ali pun kata, aku pun sama lah. Jadi malam tu mereka pun masuklah ke dalam bilik masing-masing. Masa Ali sedang duduk dekat dalam bilik dia, masa tu Abu dia dengar dekat tingkat bawah tu, dia dengar ada suara TV tau. Suara TV ni sedang hidup. Dia kata,
Tadi Ali ni aku pelik betul perangai dia tau. Tadi dia kata dia nak duduk dalam bilik, tapi dia duduk dekat bawah pula. Aku pun susah nak tidur, aku turun lah dia kata. Jadi Abu pun ambil keputusan untuk turun ke ruang tamu bawah tu, sebab dia sangka Ali ada di bawah. Tapi bila dia turun, dia tengok TV terbuka, tapi tak ada sesiapa kat situ. Jadi Abu pun panggil lah, Ali, oh Ali, Ali, kau turun kejap. Jadi Ali pun turun. Bila Ali turun, Ali kata, kenapa ni Abu? Kau panggil aku kenapa ni? Tadi bukan kau kata kau nak tidur ke? Memang aku nak tidur, tapi tak boleh. Masa aku nak tidur tadi, aku dengar dekat bawah tu ada suara TV yang terpasang. Jadi aku sangka kau duduk bawah tu, jadi aku tak boleh nak tidur pasal bising sangat. Jadi aku pun turun lah. Bila aku turun kat bawah, aku tak nampak pun kau kat sini. Tu yang aku panggil kau. Aku nak tanya kau, kenapa kau tengok TV lepas tu kau tinggalkan TV ni terbuka dengan suara yang kuat macam ni? Ali kata, aku tak ada turun pun. Aku tadi, bila kau kata kau nak tidur, aku pun naik terus masuk ke dalam bilik aku tidur juga. Tapi bila kau panggil aku tu, ya aku turun. Kau betul ke ni? Ali, betul lah. Kenapa kau tak percaya kat aku ke? Kau ni macam ya Bu, kenapa Bu? Tak ada apa-apa lah. Macam ni lah, macam ni lah. Malam ni Ali kau tidur je lah dalam bilik aku. Ali kata okey lah. Jadi malam tu mereka pun tidur lah di dalam satu bilik, iaitu master bedroom tadi besar. Katil pun agak besar, jadi mereka pun tidur bersama-sama di dalam bilik master bedroom tersebut. Tengah mereka tidur, tiba-tiba pintu bilik mereka diketuk lagi. Seperti yang pertama tadi yang dialami oleh Abu semasa Abu berada dalam bilik air. Tapi kali ini lebih kuat dan lebih kencang lagi ketukan tersebut. Ali tersedar daripada tidur. Ali pun terus kejut Abu. Dia kata, Abu, siapa ketuk tu Abu? Siapa ketuk dekat bilik ni? Siapa ketuk pintu bilik tu? Abu kata, aku tak tahu. Tadi pun aku ada dengar juga bunyi ketukan masa aku tengah mandi. Tapi aku sangkakan kau. Tapi bila aku panggil, aku buka, tak ada orang pun. Dah lah, tak payah layan lah dia. Kita tidur dululah. Aku takut lah, aku seram lah. Rumah ni biar betul. Rumah ni rumah puaka ke? Ataupun rumah apa sebenarnya ni? Tiba-tiba langsir dekat dalam bilik bedroom mereka yang menghadap ke dia panggil koridor tu, tiba-tiba terselak tau. Bila terselak, dia nampak ada wajah seorang wanita yang sangat menyeramkan pada waktu tu. Mereka pun tutup dan tak sempat nak tidur semalam pun dekat rumah tu. Akhirnya mereka lari keluar. Malam tu mereka tidur di mana? Mereka terpaksa check-in hotel dan tidur di dalam hotel yang mereka check-in tu. Keesokan harinya, mereka bangun dan mereka pun merancang untuk menelpon tuan rumah tersebut. Tapi panggilan mereka tak dapat dihubungi kerana talian pada masa tu tak dapat nak hubungi lah. Memang tak dapat, beberapa kali mereka cuba tapi tak dapat juga. Dan dia kata, kita dah kena kencing ni dengan tuan rumah ni. Aku rasa kita tak payah tinggal lah kat dalam rumah tu. Buat masa ni kita try lah tumpang dekat rumah mak saudara aku lah, Abu. Aku rasa lebih baik macam tu lah, kata Abu. Jadi mereka pun malam tu juga, keesokan hari tu juga mereka keluarkan, angkat baju-baju mereka dan mereka tinggalkan rumah tu. Ini adalah kisah seram daripada pengalaman dua orang remaja yang baru berhijrah daripada negeri utara untuk datang ke Kuala Lumpur ni semata-mata untuk bekerja. Tetapi mereka tak tahu pula, tak sangka kejadian seram ni boleh berlaku ke atas diri mereka dekat sebuah rumah sewa yang mereka sewa. Ini adalah kisah seram benar
yang telah diceritakan kepadaku daripada seorang rakanku yang telah sendiri telah mengalami perkara seram ini, dan semoga cerita seram daripada aku ini dapat menghiburkan anda para pendengar, dan aku harap supaya anda dapat komen, share dan like serta subscribe cerita aku ni. Semoga aku dapat menceritakan lagi kisah seram yang lebih menakutkan, dan aku dapat memperbetulkan kisah-kisah seramku ini agar jadi lebih seram lagi untuk para pendengar seperti anda. Semoga cerita seram yang akan kukisahkan kepada anda ini menghantui pemikiran anda. Bye. Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram di episod yang akan datang nanti. Bye.